mungkin tempoh hari apabila kita jumpa Jordan, kita nampak terlalu banyak kesalahan-kesalahan individu lah. Kalau kita lihat pada perlawanan semalam, kita nampak kesalahan-kesalahan individu yang besar tu dapat dikurangkan, tetapi dari segi defending sebagai satu pasukan, kita perlu kita kemas lagi lah. Cheng Ho juga anggap penyerang muda negara Luqman Hakim Syamsuddin lulus ujian pertama setelah diberi kepercayaan membarisi kesebelasan utama buat pertama kalinya. Mantap Luqman. Walaupun bermain dengan kedua-dua pemain pertahanan yang tinggi dan besar, kita nampak keyakinan beliau hold bola dan juga dapat dapat memberi pertahanan agak kelang kabut di situ, dan kita nampak dia have a good future untuk pasukan lah. Ya. Baguslah kan. Muda-muda lagi dah dapat dah kesebelasan. Orang sebelum ni tertanya-tanya apakah kemampuan sebenar Luqman Hakim Syamsuddin ni setakat training dekat Belgium, tapi kita tengok bukan saja ada pemantapan fizikal. Betul? Tapi bila diberi kepercayaan kejar bola macam orang gila. Tapi kalau dah cakap pasal bola ni guys, tak sah lah. Tak sah kalau tak ada wartawan bola sepak terbaik ataupun King of TikTok Arena kita lah. Sejam lagi kita panggil dia. Masuk, Mat. Zulhaimi Zainal Azhar. Cepat. Dia main gaya macam dia main semalam tau. Aduh, penat. Malu lah pula. Tadi bukan main lagi, Zul. Itulah, dia kena tenang sikit sekarang ni. Nak bawakan, apa kata, perkembangan pasukan negara ni. Kalah ni kena serius sikit. Kena serius sikit. Okey. Apa cerita? Yang sembang, yang sembang tadi dengan Cheng Ho awak. Saya? Apa lagi Coach Cheng Ho sembang? Okey, kalau ikutkan selain pada keputusan perlawanan semalam, sudah pasti kita ingin tahulah beberapa keputusan dia untuk meletakkan kesebelasan utama. Kalau kita tengok perlawanan semalam, ada 5 pertukaran dalam kesebelasan utama. Tapi paling mencuri tumpuan saya sebagai wartawan bola sepak adalah pertama, Luqman Hakim diletakkan dalam kesebelasan utama buat kali pertama. Macam apa yang dikatakan oleh Tan Cheng Ho dalam soundbite tadi, dia berpuas hati. Yang mana beri gambaran Luqman ni boleh dijadikan sebagai penyerang utama untuk pasukan negara dalam Piala Suzuki AFF hujung tahun ini. Yang kedua yang menarik perhatian saya adalah keputusan dia senaraikan Aziz Zafwan berbanding Dominic Tan. Kalau kita tengok di laman media sosial juga daripada peminat, rata-rata tak berpuas hati juga. Kenapa Dominic Tan tidak beraksi? Apa yang dijelaskan oleh Tan Cheng Ho, Dominic Tan bukan tak bagus, bukan mengalami masalah kecederaan, tetapi atas faktor taktikal dan juga faktor pengalaman. Mana yang lagi baguslah untuk letak time tu? Bagi saya dua-dua bagus, tetapi dari segi pengalaman menang dekat Aidil disebabkan lawan adalah lawan yang kuat. Bak kata Faiz Gurun, pasukan Uzbekistan, pasukan yang mempunyai permainan half European. Jadi Tan Cheng Ho memerlukan pertahanan yang berpengalaman. Kalau kita lihat, Khairul Fahmi Cik Mat diturunkan berbanding Kalamullah. Khairul Fahmi Cik Mat berpengalaman. Jadi itu sebab Aidil Zafwan digandingkan dengan Irfan Zakaria, dan juga di sebelah kanan Rizal Ghazali, dan kiri adalah Arif Fazilah. Arif Fazilah mempunyai pengalaman di pentas antarabangsa sejak usia kecil lagi. Farihah, kejap. Sebelum nak tanya Zul, ada darah Uzbek ke? Sebab muka nampak European sikit. Itu komplimen ke apa? Betul, saya puji. Saya kalau Uzbek tu macam pujian. Tapi nanti saya belanja lah. Sekali. Okay. Boleh. Kita nak pergi next question. Alright. Okay, Faiz ada cakap yang tu merupakan squad B. Zul rasa betul ke? Okey. Memang saya melihat apa yang dikatakan oleh Faiz adalah macam perumpamaan lah. Dia nak dalam bahasa kasar, nak mudah orang kat luar sana hadam dan faham apa yang pasukan B itu dimasukkan. Tetapi bagi saya, bukan pasukan B tetapi pasukan yang Cheng Ho melihat untuk memilih pemain-pemain untuk digandingkan dengan pasukan utama beliau nanti, iaitu pemain-pemain utama yang terdiri daripada majoritinya daripada Johor Darul Takzim. Saya melihat adalah perumpamaan daripada apa yang dilabel sebagai pasukan B itu, tetapi saya melihat kombinasi sebenar itu akan dijadikan sebagai taruhan utama dalam menghadapi Piala Suzuki AFF. Melihat kepada pasukan ataupun pasukan B ini, saya rasa ada pemain yang menunjukkan potensi
untuk diletakkan, disenaraikan dalam since Zul pun dah pertama. cakap ada, even daripada squad B ni, boleh Zul listkan sikit mana yang macam stand a chance lah untuk bagi nama. Okey Fariha, first kali saya tak nak label lah dia sebagai pasukan B, squad B. Okey, tak nak lah. Sebab saya rasa sama level. Tinggal lagi pemain-pemain tu akan digabungkan. Okey. Apa yang dikatakan oleh Cheng Ho sebentar tadi, dia mengakui ada beberapa pemain memikat hati dia. Okey, kita tahu pasukan ni ada 6 pemain baru. Terdiri daripada Al-Hafiz Harun, Quentin Chen, ada di situ Hakimi Abdullah, Muhairi Ajmal dan mungkin termasuk Arif Fazilah. Daripada 6 pemain ini, saya membayangkan ataupun saya menjangkakan beliau berpuas hati dengan aksi yang ditunjukkan Muhairi Ajmal, Faizal Halim maupun Arif Fazilah, kerana tidak gugup walaupun berdepan dengan pasukan yang lawan yang lebih kuat. Kebiasaannya pemain-pemain baru apabila berdepan diuji dengan pasukan yang sebegini, mereka akan gugup. Tetapi 3 pemain ini berupaya menunjukkan aksi meyakinkan dan saya rasa mereka akan terpilih untuk skuad akhir ke Piala Suzuki AFF nanti. Zul, untuk skuad akhir nanti berapa ramai players yang Coach Cheng Ho boleh pertaruhkan? Okey, kebiasaannya untuk suatu kejohanan dia boleh mendaftar sebanyak 40 pemain, tetapi untuk di pertandingan nanti boleh menyeraikan 23 pemain, termasuk 3 penjaga gol. Okey, Piala Suzuki AFF hujung tahun bulan Disember. Difahamkan bulan 11 nanti ada kalender FIFA break lagi. Ada perancangan ke untuk Harimau Malaya menganjurkan perlawanan persahabatan? Okey, kalender FIFA seterusnya akan berlangsung pada 8 hingga 16 November. Dan apa yang saya tanya sendiri kepada Tan Choo, bagaimana perancangannya untuk aksi tempoh itu, apakah lawan yang kita rancang. Setakat ini FAM perlu berbincang dengan MFL untuk jadual Piala Malaysia. Kalau ikutkan sekarang ini, jadual Piala Malaysia tu dah diletakkan dan saya melihat akan bertindih dengan kalender FIFA itu. Itu yang perlu dibincangkan sendiri, tetapi apa yang dimahukan Cheng Ho adalah aksi persahabatan yang sama seperti menentang Uzbekistan dan Jordan. Jadi dia menolak lawan yang setara ataupun lawan yang lebih rendah ketika ada yang berpendapat pasukan negara perlu berdepan dengan lawan yang setara dan lawan yang lebih rendah untuk mendapatkan keyakinan. Saya setuju dengan Cheng Ho, kita perlu bertemu dengan pasukan yang lebih kuat kerana dari situlah dia boleh naikkan prestasi. Naik di pertandingan sebenar nanti, di perlawanan sebenar nanti akan melihat hasilnya. Saya setuju dengan Faiz Zuhrin apa yang katakan semalam. Saya bukan nak batuk ni, saya takut nak tanya soalan ni. Kalaulah Zulhami Zainal Azam kan, Coach Cheng Ho tanyakan, Zul, I tak tahulah I nak buat siapa, Luqman Hakim ke Sudin ke Game The Pola kan. Coach tanya dia. I boleh pilih satu je Zul, siapa yang you cadangkan? Luqman Hakim. Nampak? Okey, satu reason darah muda. Satu reason yang baik dengan Fariha. Jangan batuk-batuk kasi sensitif. Luqman Hakim, okey. Apa yang di Paula bukan seorang penyerang yang bagus, tetapi saya melihat dia tak sesuai dengan sistem permainan pasukan negara yang Kenapa tu? Dia pasukan negara memerlukan seorang penyerang yang mungkin boleh bergerak, boleh membantu, boleh memberi pressing di depan. Di Paula, jika rakan sepasukan yang bagus, saya rasa dia seorang penyerang yang bagus. Saya melihat begitu. Dan apa yang saya ingin kongsikan selain Luqman yang saya katakan, Faizal Halim, saya cakap dia the best lah untuk dua friendly match ni, di mana saya difahamkan dia mendapat tawaran. Ataupun mendapat panggilan daripada ejen luar. Daripada Sepanyol dan juga Portugal. Pemain di luar. Untuk mungkin mengintai hikmat dia. Tapi baru dalam proses awal, di mana Faizal mendapat panggilan lah daripada ejen luar, daripada ejen beliau sendiri yang mungkin saya boleh sebut sini, yang akan menunggu kontrak pada bila masa untuk dibincangkan. Banyak Zulhami Zainal Azam belanja. Banyak. Kalau kita panggil Zul, memang kita boleh tarik sejam untuk cakap pasal bola je. Okey. Tapi Zul, thank you so much Zul. sebab datang panggil kita orang sekejap. Kalau ada apa-apa lagi, kita tambahlah nanti. Sama-sama. Saya mungkin nak keluar sekejap ambil air. Ambil dah batuk. Aisom. Tolong Zul. Terima kasih. Okey, thank you. Okey. Bye.